Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bertemu pada episod yang keempat tafsir suratul Baqarah ayat yang ke-17 hingga 24. Saya menggunakan tafsir Jalalain hasil penulisan Asy-Syaikh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Sayuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Yang bermaksud ayat yang ke-17 perumpamaan mereka iaitu perumpamaan sifat mereka dalam kemunafikan seperti orang-orang yang menyalakan api dalam kegelapan setelah api menerangi sekelilingnya, lalu ia melihat sekeliling bertiang dan merasa aman dari hal-hal yang ia takutkan. Bermaksud tempat-tempat yang mana ada kegelapan itu bila diterangi api jadi cerahlah, jadi kita boleh nampak apa yang berada di dalam kegelapan itu. Okey, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka. Iaitu bermaksud Allah memadamkan cahaya itu. Kata ganti dhamir di sini disebut dalam bentuk jamak untuk menjaga makna allazi. Okey. Dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Iaitu bermaksud mereka tidak dapat melihat sekeliling mereka dalam keadaan mereka ragu pada jalan yang mereka tempuh. Dan mereka juga merasa takut. Demikianlah orang-orang munafik itu, mereka pura-pura beriman dengan mengucapkan kata iman, tetapi ketika mereka mati maka ketakutan dan siksaan pun datang menimpa mereka. Okey, itu masuk ayat yang ke-17. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memelihara iman kita, memelihara hati kita agar kita tidak termasuk dalam golongan orang yang munafik. Insya-Allah kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin insya-Allah. Ayat yang ke-18. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Mereka tuli, bermaksud terhadap kebenaran, sehingga mereka tidak dapat mahu menerima kebenaran yang mereka dengar. Mereka bisu terhadap kebaikan, sehingga mereka tidak mahu menyuarakan, dan buta dari jalan petunjuk, sehingga mereka tidak dapat melihat, sehingga mereka tidak dapat kembali dari kesesatan. Bermaksud mereka tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat dan tidak dapat menyuarakan kebenaran. Sebenarnya mereka itu telah dihijab oleh diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak dapat kembali kepada kebenaran yang sebenarnya. Okey, ayat yang ke-19. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Atau yakni perumpamaan mereka seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat, iaitu seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat. Kata Sa'ib aslinya syayyu'. Okey, syayyu' dari kata sabak yashhubu artinya hujan yang turun dari langit, dari awan yang disertai, iaitu di dalam awan tersebut ada kegelapan, berlapis-lapis petir, iaitu malaikat. Petir yang bermaksud malaikat yang ditugaskan untuk mengurus petir. Dikatakan pula suara petir, dan kilat, iaitu kilatan cahaya yang mengeluarkan suara sehingga membuatkan takut. Mereka yang ini orang-orang yang ditimpa hujan menyumbat telinga dengan jari-jarinya. Mereka memasukkan jari-jari mereka ke telinga dengan maksud untuk menghindarkan suara petir itu. Kerasnya suara petir agar tidak mendengar kerana takut mati. Okey, kerana kerasnya suara petir agar tidak mendengarnya. Okey, bermaksud petir itu suara tu terlampau keras, bila berkatuk telinga pun masih lagi kedengaran suara petir itu. Okey, kerana takut mati jika mendengarnya. Mereka takut kalau dengan suara yang deras itu menyebabkan kematian bagi mereka.
Seperti itu juga dengan orang-orang munafik ketika ayat-ayat Al-Quran diturunkan. Menyebut kekafiran yang diumpamakan seperti kegelapan. Ancaman terhadap kekafiran yang diumpamakan seperti petir dan hujah nyata yang diumpamakan seperti kilat. Mereka menyumbat telinga mereka agar tidak mendengar ayat-ayat Al-Quran tersebut, sehingga mereka condong kepada keimanan dan meninggalkan agama nenek moyang mereka anut. Yang bagi mereka adalah kematian. Allah meliputi orang-orang yang kafir bermaksud dengan ilmu dan kuasa sehingga mereka tidak akan dapat luput daripadanya. Perumpamaan orang yang kena kilat dah ni, Allah umpamakan seperti orang yang munafik. Mereka tidak mahu menerima kebenaran. Mereka katup pendengaran mereka tu daripada mendengar ayat Al-Quran, seperti mereka akan dengar, seperti orang katup telinga daripada dengar kilat tu. Bila takut kalau mereka dengar ayat Al-Quran ni, mereka tinggal agama nenek moyang mereka yang mereka ni selama-lama ni. Mereka tak mau dengar ayat Al-Quran ni, mereka takut bila mereka dengar tu, mereka akan tinggalkan agama mereka. Punyalah mereka tak mau kepada kebenaran tu. Ayat yang ke-20, يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Hampir saja, nyaris-nyaris sahaja kilat itu menyambar penglihatan mereka, dengan cepat. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, iaitu bermaksud yakni di bawah kilat sinar yang bawah kilat itu. Bila kilat itu menyambar, dia ada sinar cahaya. Bila kilat itu menyambar, mereka pun berjalan. Macam itulah ibarat maksudnya. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Bila tak ada kilat, mereka berhenti sebab tak ada cahaya. Mereka berhenti. Ini adalah perumpamaan hujah-hujah Al-Quran yang mengusik hati mereka, membenarkan keterangan Al-Quran mereka kerana mereka mendengarkan apa yang mereka suka dan menahan diri dari apa yang mereka tidak suka. Sekiranya Allah mengkehendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas setiap sesuatu. Ayat yang seterusnya, ayat 21. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai manusia, yang bermaksud wahai penduduk Mekah, sembahlah, bermaksud esakanlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, yang menciptakan kalian yang sebelumnya kalian sama sekali tidak ada, dan bermaksud yang telah menciptakan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa dengan beribadah kepadanya dan takut siksanya. La'alla menurut makna asalnya berarti harapan, sementara dalam kalam Allah berarti keniscayaan. Ayat 22, Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a minaa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Dialah yang menjadikan, yakni menciptakan bumi sebagai hamparan bagimu. Lafaz firasya adalah hal kepada keterangan keadaan, iaitu sebagai hamparan yang tidak kuat ataupun lunak, sehingga tidak mungkin dijadikan tempat menetap. Dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Kerana itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah. Tandingan iaitu sekutu-kutu bagi Allah dalam ibadah, padahal kamu mengetahui bahawa Dia adalah pencipta, bukan kalian yang mencipta. Illah yang ini yang berhak diibadahi dengan sebenarnya adalah zat yang menciptakan. Ayat 23, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih
wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, iaitu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad SAW, maka buatlah satu surah semisal dengannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mencabar orang-orang yang tidak beriman supaya mereka adakan seperti Al-Quran yang diturunkan. Lafaz min di sini untuk menjelaskan yakni semisal dengan Al-Quran dalam hal kefasihan, bagusnya rangkaian kata dan pemberitaan hal ghaib. Surah adalah potongan yang memiliki awal dan akhir, paling sedikit 3 ayat. Dan ajaklah penolong-penolongmu, yakni Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah, iaitu Tuhan yang mereka sembah selain daripada Allah, seperti berhala dan lain-lain. Jika kamu orang-orang yang benar bahawa Nabi Muhammad mengucapkan Al-Quran dari hasil buatannya sendiri, maka lakukanlah hal itu, membuat surah yang semisal dengannya, kerana kalian adalah orang-orang Arab yang fasih sepertinya. Dan ketika mereka tidak mampu membuat surah Al-Quran, Allah berfirman pada ayat yang berikut, ayat yang terakhir, ayat yang ke-24, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Jika kamu tidak mampu membuatnya, tak mampu membuat sebuah surah seperti yang disebutkan, kerana mereka tidak berdaya, dan pasti tidak akan mampu melakukan untuk selamanya, kerana kemukjizatan Al-Quran nampak dengan jelas nyata. Maka takutlah kamu dengan beriman kepada Allah dan bahawa Al-Quran bukanlah perkataan manusia, akan api neraka yang bahan bakarnya manusia, iaitu bahan bakar orang-orang kafir, dan batu seperti bahala-bahala. Batu tu seperti bahala-bahala yang mereka sembah, daripada batu yang disediakan, yakni yang dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Orang kafir itu bermaksud mereka disiksa dengan api neraka, iaitu lafaz mu'iddat lil kafirin adalah rangkaian kalimat permulaan atau keterangan keadaan yang selalu menyertai. Bermaksud orang-orang kafir, kalau mereka tidak beriman kepada Allah, mereka akan dijadikan bahan bakar di dalam api neraka dengan batu. Batu tu seperti sembahan-sembahan mereka yang diciptakan, mereka sendiri cipta dengan batu. Jadi bahan bakar dalam neraka, bahan bakar siapa? Bahan bakar orang yang beriman, yang mati sebelum bertaubat. Orang kafir, dan batu-batu dijadikan bahan bakar. Mana lagi panas, bahan bakar ataupun yang dibakar? Bahan bakar lah lagi panas. Dan orang yang mati sebelum bertaubat, na'udzubillah min zalik, mereka akan disiksa dahulu sehingga habis dosa mereka, barulah mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Minta simpang, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Tak simpang kita daripada masuk ke dalam neraka walaupun sesaat. Masuk syurga, insya-Allah masuk syurga terus, insya-Allah. Mudah-mudahan tafsiran ayat 17 hingga 24 ini menambah ilmu pengetahuan kita. Wallahu ta'ala alam. Kita berjumpa pada episod yang kelima, iaitu tafsir ayat 25 sehingga 29, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.